7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kompang bergema pusaka bangsa dipalu oleh si anak muda. Hadir semua, meriah suasana. Kami menyambut penuh gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia, penceramah jemputan kita pada hari ini Bercetus Ummah Sufyan ataupun Piu Sufyan. Yang berbahagia yang di-Ketua PIBG Datuk Insinyur Fauzi bin Omar. Seterusnya yang berusaha Tuan Haji Aznam bin Muhammad, Guru Besar SK Taman Melawati, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Barisan-barisan pentadbir Sekolah Kebangsaan Taman Melawati, guru-guru, juga pihak PIBG serta tidak dilupakan murid-murid yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita mulakan majlis ceramah pada pagi ini, marilah kita sama-sama bukakan majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi ini dengan izin serta limpah rahmatnya dapat kita berkumpul secara maya dalam majlis ceramah sempena Aidil Adha 1442 Hijrah, anjuran Panitia Agama Islam SK Taman Melawati, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, semua objektif program ini pada hari ini adalah yang pertamanya kita nak tekankan berkenaan dengan penghayatan maksud Aidil Adha dengan lebih mendalam. Yang kedua, mengambil iktibar daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan erti kata sebenar pengorbanan ataupun dalam istilah korban. Yang ketiga, untuk mengeratkan ukhuwah di antara ibu bapa, PIBG, guru-guru serta murid-murid Sekolah Kebangsaan Taman Melawati. Untuk makluman murid-murid sekalian, penyertaan murid dalam program hari ini juga akan dimasukkan dalam PAJSK serta murid-murid yang menyertai akan diberikan sijil penghargaan. Sila tunggu sehingga akhir ceramah dan pihak penganjur akan menyediakan pautan sijil pada akhir program nanti insya-Allah. Sebelum kita terus kepada ceramah, eloklah kita mendengar sedikit amanat daripada yang berusaha Tuan Haji Aznam bin Muhammad, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Melawati, Sekolah Kluster Kecemerlangan. Dengan ini, majlis segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar ya suara saya dengan jelas? Yang saya hormati yang berbahagia, agak tersakut-sakut sikit. Pencetus Ummah. Ya,
terima kasih atas kesudian Ustaz ya dapat meluangkan masa bersama-sama dengan warga SK Taman Melawati pada pagi ini insya-Allah. Terima kasih Daun Keladi. Insya-Allah ada masa kita jemput lagi. Yang berbahagia yang di-Pertua PIBG Sekolah Kebangsaan Taman Melawati, Datuk IR Fauzi ya, yang dikabarkannya satu keluarga sedang menyaksikan secara live di YouTube ya, di rumah masing-masing pada pagi ini. Barisan penolong kanan ya, PK1, PK Ham, PK Koko, penyelia petang, barisan PIBG, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, Datin Sri ya, Datuk, Datin, tuan-tuan, puan-puan, dan yang lebih utama anak anda ya, putra-putri kesayangan SK Taman Melawati yang sama-sama hadir pada pagi ini. Bersama-sama kita mengimarahkan lagi ya, dengan akan hadirnya tak lama lagi Idul Adha ya, pada minggu hadapan hari Selasa. Alhamdulillah, ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada barisan kepimpinan panitia agama dan juga bahasa Arab yang bergabung menggemblengkan tenaga dapat menghasilkan satu lagi program ya, suntikan rohani ya, supaya anak-anak kita semua dapat mendengar ya cetusan minda, cetusan rasa daripada P.U. Sufyan ya, apakah dia Idul Adha ya, sama-sama kita perjuangkan ya, sama-sama kita luangkan sedikit masa ya, mudah-mudahan kita mendapat keberkatan ya. Sedangkan 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah merupakan hari-hari yang dituntut untuk kita menggandakan kita punya aktiviti ya, untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya juga memohon daripada panitia agama Islam untuk berkempen pada hari Arafah nanti, hari Isnin minggu hadapan ya, sama-sama kita berkempen dalam kalangan anak-anak ini seramai mungkin yang boleh berpuasa hari Arafah 1 hari sebelum menjelang hari raya. Ya, insya-Allah pihak sekolah berbesar hati, sesiapa yang berpuasa hari Arafah ya, boleh berikan nama kepada guru kelas masing-masing dan pihak sekolah akan memberikan sijil penghargaan kepada anak-anak yang berjaya menghabiskan 1 hari puasa Arafah, insya-Allah. Ya, insya-Allah SKTM akan terus memberikan usaha ya, dalam menanamkan sikap rasa cinta dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita melahirkan anak-anak yang bijak pandai dalam bidang akademik keduniaan, kita juga tak lupa untuk terus melahirkan anak-anak yang bijak ya, dalam Al-Quran ya, yang takwa ya, yang insaniah ya, untuk kita semua berjaya mendidik anak-anak ini bukan saja di dunia malahan juga di akhirat. Ya, terima kasih Daun Keladi buat P.U. Sufyan. Ya, saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Haji Aznam bin Muhammad atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, sebelum kita mulakan lembaran ceramah pada hari ini, bolehlah saya membacakan sedikit berkenaan dengan biodata penceramah pada hari ini. Nama penuh beliau adalah Muhammad Sufyan bin Muhammad Isa, bekas pensyarah muda Kolej Islam Antarabangsa Anak Syarikat Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA, bekas pensyarah Institut Profesional Baitul Mal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Mawi, finalis pencetus Ummah Esro Wasis musim pertama, penyampai Tazkirah Rancangan Dunia Pencetus Ummah Esro Wasis, qari dan pengacara rancangan Bismillah TV9, pernah menyampaikan tazkirah selingan di Radio Sinar FM, laman Rohani Sinar. Aktif sebagai penceramah motivasi dan parenting sekolah-sekolah serta pelbagai program berbentuk seminar, kursus dan kem motivasi. Aktif sebagai panel penyampai kuliah masjid dan surau untuk jemputan-jemputan perdana. Aktif sebagai panel moderator forum bersama selebriti dan pendakwah negara. Aktif sebagai panel penceramah undangan untuk program universiti dan korporat. Juga penceramah utama motivasi anak hebat, keusahawanan, teknik belajar bersama konsultan motivasi Datuk Ustazah Siti Nur Bahiyah Mahmud, Semanis Kurma TV9.
inilah waktu yang kita tunggu-tunggukan. Ceramah Aidil Adha yang akan disampaikan oleh P. Yusufian. Untuk pengetahuan semua, tajuk pada hari ini adalah berkenaan dengan pengorbanan. Tanpa membuangkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Senyum-senyum ternampak gusi. Terima kasih Tuan Pengerusi. Yang berusaha Tuan Haji Aznam bin Muhammad selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Taman Melawati, Kuala Lumpur. Yang dihormati Datuk Engineer Fauzi bin Omar, YDP PIBG. Yang dihormati Puan Marisanam binti Jantan selaku Guru Penolong Kanan 1. Puan Ninayati binti Sabari selaku Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Nozila binti Syarif, Guru Penolong Kanan Core Curriculum. Puan Kamisah binti Muhammad Ghazali, Guru Penolong Kanan Petang. Seterusnya barisan guru-guru, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, anak-anak seluruhnya bakal-bakal penghuni syurga Allah Azza wa Jal. Amin. Baik, pertama dan selamanya sebelum saya teruskan sesi ceramah kita pada pagi ini, insya-Allah saya nak tanya dulu dengan adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh komen nanti di ruangan live chat kita di YouTube kan. Boleh komen, adakah suara saya jelas ataupun tidak? Kalau jelas, katakan jelas. Kalau tak jelas, katakan tak jelas. Boleh tak? Cuba komen dulu di ruangan live chat kita, suara saya jelas ataupun tidak. Kalau jelas, boleh komen jelas. Tak jelas, boleh komen tak jelas. Okey, ramai komen dah. Jelas. Baik. Kalau semua dah boleh dengar suara saya dengan baik, saya nak minta adik-adik yang berada kat rumah, tuan-tuan dan perempuan yang sedang pantau anak-anak supaya berada di depan skrin dan boleh komen apa yang saya minta sama-sama. Boleh kita cuba sama-sama dulu. Semua sekali. Kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Komen dulu perkataan Allah ramai-ramai di ruangan live chat kita, silakan. Dan berikan dulu tepukan paling gemuruh kepada diri masing-masing diri adik-adik semua. Anak-anak kita sila komen emoji tepuk di ruangan live chat kita sebelum kita pergi dengan lebih jauh. Boleh? Tepuk dulu. Okey, baik. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik. Untuk hari ini kita nak berbicara tentang satu tajuk yang sangat-sangat penting kepada umat Islam, iaitu peristiwa Aidil Adha. Tetapi hari ini tajuknya saya ringankan sedikit dengan satu tajuk yang lebih bersifat umum berkaitan dengan pengorbanan kita. Pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengorbanan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik yang saya sayang, semua sekali, kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Komen berkata Allah ramai-ramai. So adik-adik, tuan-tuan dan perempuan, hidup ni kita perlukan pengorbanan. Realitinya, sesiapa yang nak berjaya, dia perlukan pengorbanan. Seorang ibu, dia nak dapatkan seorang anak, dia kena berkorban. Dia kena mengandungkan anak 9 bulan 10 hari. Kemudian dia kena melahirkan anak, bertarung dengan nyawa dan darah. Ya, itu juga perlukan pengorbanan. Seorang pelajar juga perlukan pengorbanan. Zaman-zaman COVID, adik-adik, anak-anak belajar di rumah. Belajar secara PDPR kan, pembelajaran dan pengajaran di rumah, perlukan pengorbanan. Seorang ibu dan ayah nak dapatkan anak yang baik, anak yang berkualiti, anak yang soleh, anak yang solehah, perlukan pengorbanan. Seorang pemimpin perlukan pengorbanan. Inilah realiti kehidupan. Hidup adalah satu ujian bagi hamba-hamba yang beriman. Hanya iman dan ketakwaan
yang paling bernilai di sisinya. Dan tahniah juga kepada adik-adik semua, tuan-tuan dan puan yang dapat bersama-sama dengan kita pada hari ini. Sebuah program yang sangat-sangat baik, iaitu kita berada di atas jalan-jalan mencari ilmu yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Apa kata Nabi SAW? Orang yang berada dalam majlis ilmu ni, kata Nabi SAW, mafhum dia. Sebelum Ustaz nak terangkan mafhum dia masuk hadis ni, Ustaz nak ajak adik-adik sama-sama dengan Ustaz sebut sama-sama. Boleh? Kita cuba sama-sama Semua sebut mafhumnya. Kata Nabi SAW, okay, ikut saya sama-sama sebut. Sesiapa yang berjalan, sila. One more time. Sesiapa yang berjalan, dalam mencari ilmu, nescaya Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Dah macam lagu Hindustan lah bunyi dia kan. Gitu. Lagu asal dia bunyi dia macam ni. Tina ketina tanah wadun topajana tina ketina najume gaye dil jume zamana. Tapi bukan cerita pasal lagu tu. Nak bagi tahu, Nabi bagi tahu, barang siapa yang berada di atas jalan mencari ilmu, barang siapa berada dalam atas jalan mencari ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju syurga. Saya nak tanya adik-adik, tuan-tuan dan puan, adik-adik lah khususnya kan, yang ramai kat sini. Siapa ada perancangan nak masuk syurga? Sila angkat tangan, jerit saya. Okay. Boleh komen emoji angkat tangan, saya. Siapa nak masuk syurga? Nak masuk syurga juga perlu kepada pengorbanan. So kesimpulannya, hidup ini perlu kepada pengorbanan. Dan pengorbanan yang paling tinggi adalah berkorban semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Tuan-tuan dan puan, adik-adik sekalian, kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Kami perkataan Allah dulu. Siapa yang ada Quran boleh buka Quran. Pada Quran Allah sebut pada surah As-Saffat. Surah apa? Surah As-Saffat ayat 102. So adik-adik boleh komen surah As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Quran sama-sama, boleh Bagus, terbaik. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Surah apa adik-adik? Surah As-Saffat. Ayat berapa? Ayat 102. Apa Tuhan sebut adik-adik, tuan-tuan dan puan? Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku. Nabi Ibrahim cakap kepada anaknya Nabi Ismail, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirlah apa pendapatmu. Adik-adik, tuan-tuan dan puan, tahu tak apa jawab Nabi Ismail?
Anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, InsyaAllah, ayah akan mendapati diriku dari orang-orang yang sabar. Tuan-tuan dan puan adik-adik yang saya sayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab itu bila kita berbicara tentang pengorbanan, dalam hidup ni kadang-kadang kita rasa kita kena uji bang. Ada orang, yalah bagi seorang pelajar, mungkin ada di kalangan pelajar berada kat rumah, kena buat PDPR. Dia rasa itu ujian paling besar dalam hidup dia. Why aku kena benda-benda ni, contoh. Ada orang bila dia kehilangan pekerjaan, dia rasa itulah ujian paling besar dalam hidup dia. Ada orang diuji dengan macam-macam. Tapi realitinya, sebesar mana pun ujian dalam kehidupan kita, ujian yang paling besar Allah dah beri kepada siapa? Kepada Nabi dan Rasul, apatah lagi Nabi yang berstatus Rasul, yang berstatus ulul azmi. Sebab itu kalau kita rasa susah dalam hidup bang, kita rasa susah, kita rasa ujian datang bertimpa-timpa, bacalah kisah para Nabi dan Rasul. Ambillah ibrah pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim ini, sebab Nabi Ibrahim kena mengorbankan perasaan dia, mengorbankan cintanya, mengorbankan kasih sayangnya, semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Abang kakak, kalau abang kakak tak tahu, Nabi Ibrahim ni ada seorang isteri. Nama isteri Nabi Ibrahim yang pertama adalah Sarah. Sarah ni tuan-tuan dan puan adik-adik, dalam hadis yang panjang diceritakan, Sarah ini adalah wanita kedua yang tercantik dalam dunia. Tuan-tuan dan puan adik-adik cuba bayang Nabi Ibrahim ni orang dia handsome, orang dia segak, suara dia merdu, orangnya tegap, akhlaknya baik, seorang Nabi, seorang Rasul, ulul azmi lagi, penuh package pada Nabi Ibrahim. Dapat seorang isteri, isterinya solehah, isterinya cantik, Masya Allah. Tapi tahu tak apa ujian dia? Apa ujian dia? Yes, Sarah ni adik-adik, Sarah ni tuan-tuan, dia tak boleh mengandung. Dia tak boleh mengandung. Bayangkan jadi seorang suami yang handsome, yang kacak, yang komplit semuanya ada. Dapat seorang isteri yang baik, yang cantik, baik, cantik, ranking nombor 2 dalam dunia. Tapi tak boleh mengandung. Bang, itu nama dia ujian. Itu nama dia ujian. Hidup adalah satu ujian. Tuan-tuan dan puan adik-adik, pada muka Ustaz, kalau anda sedia sebut Allah, Allah uji Nabi Ibrahim dengan ujian yang berat. Nabi Ibrahim tahu satu fakta yang jelas. Satu maklumat yang jelas. Maklumat yang jelas apa? Isterinya yang bernama Sarah tidak boleh mengandung. Tak boleh mengandung. So in whatever condition, secara faktanya isteri tak boleh mengandung. Tapi abang kakak, tuan-tuan dan perempuan, tahu tak Nabi Ibrahim dalam keadaan dia tahu isteri tak boleh mengandung, dia ada berdoa satu doa. Doa ini tuan-tuan boleh amal, adik-adik boleh amal. Tahu tak Nabi Ibrahim doa apa pada Allah dalam keadaan dia dah tahu fakta isterinya tak boleh mengandung? Doa Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Sarah dengar suami dia doa macam tu. Bang, ibu ayah, adik-adik, isteri Nabi Ibrahim dengar suami dia doa macam tu sedangkan dia dah tahu isteri dia tidak boleh mengandung. Apa maksudnya? Keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah lebih tinggi daripada fakta yang dia lihat di depan mata dia sendiri. Nampak tak? Ini hebat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kehebatan ini yang kita kena belajar, yang kita kena jadikan kekuatan dalam kehidupan kita. Fakta adalah fakta. Kajian adalah kajian. Teruskan, tiada masalah. Tetapi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala mesti diteruskan. That's why semua benda ni memerlukan pengorbanan.
Sebab tu tuan-tuan dan puan, hari ini bila Allah uji kita, Allah uji kita, Allah uji kita, Allah uji kita, kadang-kadang kita macam tak jumpa cara. Kadang-kadang kita tak jumpa cara, kadang-kadang kita mencari jalan penyelesaian tapi tak jumpa. Kekuatan kita adalah doa. Nabi Ibrahim doa nak dapat anak ni bang, bukan 2-3 tahun. Tuan-tuan, adik-adik, Nabi Ibrahim doa nak dapat anak bukan 2-3 tahun. Kita diuji dengan COVID 2 tahun. Start daripada tahun lepas hingga sekarang ni. Nabi Ibrahim doa nak dapat anak ni 60 tahun. Berdoa nak dapat anak 60 tahun dalam keadaan dah tahu dah fakta bini ataupun isteri, zaujah tak boleh mengandung. Hebat tak Nabi Ibrahim? Hebat. Ni yang kita kena belajar daripada Nabi Ibrahim. Keyakinan Nabi Ibrahim adalah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik yang ustaz sayang, tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah uji, itu tanda Allah sayang pada kita. Bila Allah uji, itu tanda Allah sayang pada kita. Semua orang komen ramai-ramai, adik-adik komen dekat ruangan live chat. Wahai diriku, Allah uji, tanda Allah sayang. Boleh? Semua komen dulu. Komen dulu, Allah uji, tanda Allah sayang. Semua komen dulu, saya nak baca. Allah uji, tanda Allah sayang. Jadi adik-adik yang ustaz sayang kerana Allah, Allah baru uji kita 2 tahun. Takkan kita tak mampu sabar. Nabi Ibrahim diuji berpuluh-puluh tahun untuk dapatkan anak. Dan hasilnya, tu yang dapat anak yang soleh bernama Nabi Ismail. Rabbi habli minas salihin. Tu powerful doa ni bang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan pernah putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cikgu-cikgu yang saya sayang, jangan pernah putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang sedang diuji, jangan pernah putus doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yes, realiti hidup memerlukan pengorbanan. Kalau kita tengok fakta, WHO bagi tahu, COVID tidak akan lenyap daripada dunia. Itu fakta. Tetapi kita kena faham, keyakinan kita kepada Allah mesti melebihi daripada itu. That's why doa adalah benda yang sangat-sangat powerful. Sebab itu bila Allah uji kita, sepatutnya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak amalan soleh yang kita boleh buat. Semakin banyak masa kita dengan Al-Quran. Semakin kita menjaga solat di awal waktu. Semakin kita didik anak-anak kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan para rasul. Sebab di sebalik sesuatu ada sesuatu. Redha sang kebaik. Semua komen dulu boleh? Di sebalik sesuatu ada sesuatu. Redha sang kebaik. Begitulah Nabi Ibrahim didik kita. Betapa Nabi Ibrahim sangat berbaik sangka dengan Allah. Walaupun Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim seorang isteri yang cantik, ranking nombor 2 dalam dunia, isteri yang solehah, tapi tak boleh mengandung bang. Mana ada sebuah keluarga yang tak nak anak? Mana ada suami yang tak nak anak? Mana ada isteri yang tak nak anak? Tapi itu ujian kepada mereka. Dan fakta dah tahu tak boleh mengandung. Tapi Nabi Ibrahim tak pernah putus berdoa. Ni kita kena belajar ni. Kita kena belajar berkorban. Berkorban apa saja, harta ataupun nyawa, itulah kasih mesra, sejati dan mulia. Bila Nabi Ibrahim sabar, apa yang berlaku? Hajar, Sarah tengok Nabi Ibrahim sabar, lalu Sarah hadiahkan kepada Nabi Ibrahim seorang isteri yang baru. Namanya Siti Hajar. Bila kahwin dengan Siti Hajar, rezeki alhamdulillah. Dah kahwin dengan Siti Hajar, rezeki alhamdulillah, dapatlah anak. Siapa nama anak tu? Itulah dia Nabi Ismail. Rabbi habli minas salihin. Nampak tak? Bayangkanlah tuan-tuan dan perempuan, dah lama tak dapat anak kan? Lama tak dapat anak. Bayangkan kalau kita ada kawan. Saya ada kawan dulu, saya kahwin dulu. Dia kahwin dulu sebelum saya. Tapi lepas saya kahwin, saya dapat anak dulu. Rezeki saya lah. Dia setelah 10 tahun kahwin, baru dapat anak. Tuan-tuan bayang, setelah 10 tahun kahwin baru dapat anak. Seronoknya dapat baby.
Seronok dapat baby. Penuh barang baby dalam rumah dia. Sebab susah dapat. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan, setelah Nabi Ibrahim dapat anak, Allah bagi lagi ujian pada dia. Allah nak tengok Nabi Ibrahim besarkan yang mana? Besarkan dunia ataupun besarkan arahan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ni panjang, nak cerita betul-betul panjang. Tapi tak lama lepas tu, selepas baby berumur sekitar 3 bulan, kan Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan anak dan isterinya di Mekah. Sebuah tempat padang pasir bang. Tempat padang pasir adik-adik, tidak ada apa-apa. Asia tak ada, restoran tak ada, Grab tak ada, kereta tak ada, kenderaan pada waktu tu apa yang ada? Kalau ada pun, ada unta, kuda dengan keldai. Bayangkan nak pergi sejauh 2000 km, Allahu Rabbi. Nak tinggalkan anak dan isteri. Tapi kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga ini sanggup bersabar. Nampak tak bang? Allah uji kepada dia, Allah uji kepada Nabi Ibrahim satu benda yang tak boleh dipikir. Satu benda yang kita tak nampak. Yang ketika tu tak nampak apa sebab, tak nampak hikmah. Tapi kebergantungan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala sangat tinggi. Kalau macam kita sekarang, kita diuji, kita masih boleh nampak hikmah dia. Kenapa kita kena duduk rumah, nampak hikmah dia. Kenapa kita kena patuh SOP, kita nampak hikmah dia. Kenapa tangan kena sanitizer, kita nampak hikmah dia. Bentuk kita nampak. Tetapi Nabi Ibrahim pada ketika tu dia tak nampak. Tak nampak. Kenapa nak kena tinggalkan anak dan isteri di sini di tempat yang tandus, gersang, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa tu bahasa Sabah tu kan. Tapi keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak ujian? Tuan-tuan dan puan adik-adik, nak cerita pasal ujian ni, semua benda perlukan pengorbanan. Sehinggalah, ya seperti mana yang kita tahu, Nabi Ibrahim diuji dengan ujian yang seterusnya apa? Nabi Ibrahim kena sembelih anaknya sendiri. Kena sembelih anak dia sendiri. Siapa anaknya itu? Itulah dia Nabi Ismail. Adik-adik yang saya sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita lihat bila Nabi Ismail, bila Nabi Ibrahim bermimpi kena sembelih anak sendiri. Bermimpi kena sembelih anak sendiri. Lepas tu Nabi Ibrahim jumpa dengan anaknya Nabi Ismail. Itu yang dirakamkan dalam Al-Quran. Pada surah As-Saff ayat 102 tu adik-adik. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku. Bang, nak dapat Nabi Ismail ni bila ni? Setelah 86 tahun bang. Adik-adik, setelah 86 tahun baru dapat Nabi Ismail tu. Lama. Bukan tempoh yang pendek. Nak cerita pasal apa? Sabarnya Nabi Ibrahim. Nak dapat anak lama, tiba-tiba dapat perintah suruh sembelih pula anak tu. Ketika dia berumur 7 tahun. Ada riwayat bagi tahu 11 tahun. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Nabi Ibrahim tanya dekat Nabi Ismail. Ismail, mai sini. Ismail, mai sini. Anak-anak yang paling disayang ni. Tonton bayanglah tonton dapat anak yang sangat disayang. Tu saya kata, ujian kita ni bang, memang kita rasa berat dah. Tapi seberat mana ujian kita, tak boleh lawan beratnya ujian para Nabi dan Rasul. Tapi mereka menunjukkan ketaatan, keyakinan setiap ujian Allah bagi, mesti ada sebab. Jadi tuan-tuan dan perempuan, kalau tuan-tuan perempuan rasa tuan-tuan sedang diuji, yakinlah. Mesti ada sebab. Allah uji mesti ada sebab. Salah satu sebab paling kuat kenapa Allah uji, Allah nak bagi kita ganjaran syurga bang. Allah nak bagi kita ganjaran syurga adik-adik. Siapa yang diuji dan dia sabar, tak ada lagi tempat yang paling sesuai untuk dia, melainkan dalam syurga. Bayangkan Allah uji, kalau kita kena uji macam ni, kita tak mampu bang. Kita kadang diuji dengan COVID pun kadang-kadang kita dah mula goyang. Baru 2 tahun. Nabi Ibrahim tunggu lama ni, nak dapat anak. Tiba-tiba kena korbankan anaknya, Nabi Ismail. Allah nak uji, Allah nak tengok. Nabi Ibrahim utamakan siapa? Perintah Allah atau utamakan dunia? Maka ketika itu, Nabi Ibrahim dikurniakan pula anak yang soleh. That's why penting. Rabbi habli minas salihin. Kalau kita dapat anak yang soleh, tuan-tuan dan puan, anak yang soleh, dia taat pada mak ayah dia.
Dia baik dengan mak ayah dia. Dia jadi anak yang jaga solat. Dia tahu kalau mak ayah dia suruh buat sesuatu yang mengikut perintah Allah, dia akan buat. Itu penting dapat anak yang soleh. Diuji dengan kekayaan. Diuji dengan kemiskinan. Di mana pun lapangan dia diuji. Kalau dia seorang yang soleh, dia pasti bersyukur pada Allah. Dia jadi kaya, dia bersyukur. Dia jadi miskin, dia tak pernah kufur. Dia yakin Allah uji sebab Allah sayang. Nampak tak? Itu penting jadi orang soleh. Itu penting jadi orang yang ada kebergantungan pada Allah. Bila Nabi Ibrahim, seorang lelaki yang soleh, diuji oleh Allah, dia dapat pula anak yang soleh. Dia bernama Nabi Ismail. Wahai Ismail, wahai anak kesayangan ayah, ayah nak tanya. Ayah mimpi, ayah kena sembelih kamu Ismail. Ayah mimpi dah banyak kali ayah kena sembelih kamu. Ayah nak tanya Ismail, apa pandangan Ismail? Tahu tak anak yang soleh jawab apa? Satajiduni insya'Allah minas sabirin. Nabi Ismail jawab apa? Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nabi Ismail tahu itu perintah Allah. Walaupun ketika mendengar perintah itu berat. Tapi itu perintah Allah. Apa kata Nabi Ismail? Jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah, ayah akan tengok. Ayah akan lihat. Aku adalah orang-orang yang sabar. Sedih tak bang? Sedih bang. Bila saya baca Al-Quran ni sedih saya. Maksudnya apa kan? Ketika kita semua kena uji. Bila kita baca balik kisah para Nabi dan Rasul, baru kita nampak sebenarnya Allah uji, itu tanda Allah sayang dekat kita. Sebab itu adik-adik yang Ustaz sayang, hari ni tajuk kita cerita pasal pengorbanan. Pengorbanan untuk kita jadi orang yang lebih baik. Pengorbanan untuk kita menjadi anak yang soleh. Pengorbanan untuk kita menjadi mak ayah yang bertanggungjawab. Pengorbanan untuk kita menjaga segala apa yang ada depan kita. Bermula dengan apa? Bermula dengan diri kita sendiri. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila kita berbicara tentang pengorbanan, sangat banyak ibrah yang boleh kita belajar daripada peristiwa korban. Antara ibrah paling dekat dengan kehidupan kita adalah, saya nak bagi satu hadis. Tapi sebelum saya bagi hadis ni, saya nak jemput adik-adik. Okey adik-adik semua sekali. Kita refresh kejap. Kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Komen perkataan Allah ramai-ramai. Okey boleh? Kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Komen perkataan Allah ramai-ramai dulu. Boleh? Right? Komen ramai-ramai. Baik. Abang kakak yang saya sayang, macam mana kalau kita nak berkorban, kalau solat 5 waktu pun kita tak boleh jaga time-time PKP ni? Macam mana nak cerita pasal pengorbanan, dik, abang kakak? Kalau solat 5 waktu pun kita tak boleh nak jaga dalam kehidupan kita. Kerana daripada solatlah kita dapat kekuatan. Selepas solatlah waktu terbaik untuk berdoa. Kalau kita tak mampu jaga solat, macam mana kita nak lakukan pengorbanan yang besar dalam kehidupan kita? Pengorbanan dalam pembelajaran, dalam peningkatan emosi yang baik. Nampak tak? Sebab itu adik-adik yang saya sayang, ibrah yang paling utama adalah bila kita nak lakukan pengorbanan adalah kita kena ada keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jadikan segala masalah yang berada di sekitar kita sebagai alasan, tetapi jadikan dia sebagai peluang untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat satu kekuatan yang solid dalam meneruskan perjuangan dalam kehidupan. Perjuangan sebagai seorang pelajar, perjuangan sebagai seorang pemimpin, perjuangan sebagai seorang guru, perjuangan sebagai seorang ibu dan ayah. Semua kekuatan ini actually, cakap orang putih sikit kan, actually it start from as-solah. Bermula dengan solat. Cerita pasal solat ni Ustaz ada satu lagu lah. Saya nak nyanyi sikit, boleh ke? Boleh ke saya nyanyi sikit walaupun suara tak berapa nak sedap? Adik-adik yang Ustaz sayang, sajalah tanya, pernah dengar tak lagu Janam-Janam? Kan? Pernah dengar ke lagu Janam-Janam kan? Lagu Janam-Janam, asal lagu Janam-Janam tu lebih kurang macam ni lah.
जन्म 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 साथ चलना यूं ही कसम तुम्हें कसम आके मिलना यही एक जान है बाले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा. Tu contoh contoh. Lagu Janam-Janam kan, 3 tahun dulu pernah viral lah lagu tu. Tapi lagu tu mungkin dah basi lah kot sekarang. Cuma ada satu konten yang Ustaz nak kongsi dengan adik-adik, tuan-tuan dan perempuan tentang lagu Janam-Janam yang Ustaz dah renovate dia. Tapi sebelum Ustaz renovate, Ustaz nak ajak adik-adik, tuan-tuan dan perempuan, komen dulu di ruangan live chat. Sebut komen hashtag Janam-Janam by P.U. Sufian. Boleh? Hashtag dulu, Janam-Janam by P.U. Sufian. Sebab saya sedang tengok tu, di ruangan live chat kita, laju tu dia keluar tu kan. Komen dulu, hashtag Janam-Janam by P.U. Sufian. Boleh? Jadi bila hashtag Janam-Janam by P.U. Sufian, Ustaz convert lagu Janam-Janam jadi satu konten yang penuh makna. Apa dia? Sama-sama kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan, jangan, jangan kau lupa pada Tuhan. Jangan, jangan, jangan solat fardu kau tinggalkan. Ingatlah Rasulullah, dialah contoh ikutan. Di sinilah kebahagiaan sesungguhnya pasti engkau dapatkan. Yang berlalu, oh biarkan ia terus berlalu. Pintu taubat masih terbuka untukmu. Allah sayang kepadamu dan terima oh taubatmu. Hanya ingat Allah, ketenangan hidup pasti engkau dapatkan. Ya Allah, ya Allah. Hanya ingat Allah, ketenangan hidup pasti engkau dapatkan. Allah Rabbi. Adik-adik, tuan-tuan dan perempuan, komen ramai-ramai. Boleh? Komen. Komen apa Ustaz? Komen, wahai diriku, betulkan solat kamu, nescaya betullah hidup kamu. Boleh? Komen ramai-ramai. Wahai diriku, betulkan solat kamu, nescaya betullah hidup kamu. Semua komen. Wahai diriku, betulkan solat kamu, nescaya betullah hidup kamu. Hidup yang serabut sebenarnya bermula daripada solat yang serabut. Hidup yang serabut sebenarnya bermula daripada solat yang serabut. Berkorbanlah kerana Allah, bermula dengan menyembelih kesombongan yang ada pada diri kita sendiri. Tuan-tuan dan perempuan, adik-adik, kita nak korban apa? Di samping binatang sembelihan yang akan dikorbankan, iaitu lebih teknikal, saya tak nak cerita dekat sini, nanti boleh dengar ceramah yang lain. Tetapi kita sebagai seorang manusia, abang kakak, adik-adik, tuan-tuan dan perempuan, belajarlah menyembelih kesombongan yang ada dalam diri kita. Sembelih. Perasaan sombong yang ada dalam diri kita ni, kita kena sembelih. Potong daripada kehidupan kita. Kerana Nabi SAW pernah bersabda. Apa kata Nabi? Tidak akan masuk kamu ke dalam syurga bagi manusia yang dalam hati dia ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar zarah. Tu Ustaz bagi tahu dengan adik-adik, beruntung adik-adik dalam ceramah ni. Kan? Adik faham dapat pahala, tak faham pun dapat pahala. Sebab mendengar ceramah, berada dalam majlis ilmu adalah jalan-jalan menuju ke syurga. Maka siapa yang ada perancangan dalam syurga, stay dalam majlis ilmu ni sehingga ke akhirnya. Boleh insya-Allah
Adik-adik yang Ustaz sayang, semua sekali, tuan-tuan dan puan, komen ramai-ramai. Kalau anda sedia sebut Allah, Allah, komen perkataan Allah. Jadi adik-adik, apa kita nak buat? Tuan-tuan dan puan, apa kita nak buat? Banyak benda boleh kita buat. Cuma untuk hari ini, saya nak kongsi satu hadis daripada baginda Nabi SAW. Nabi sebut, al-mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ada 4 golongan yang dirindukan syurga. Siapa ada perancangan nak masuk syurga? Sila angkat tangan, komen saya. Komen perkataan saya. Komen emoji angkat tangan ramai-ramai. Boleh? Siapa ada perancangan nak masuk syurga? Sila angkat tangan. Okey, angkat tangan di ruangan emoji tu kan. Komen saya. Boleh? Alright. Komen dulu perkataan saya. Siapa ada perancangan nak masuk dalam syurga? Komen saya. Angkat tangan. Okey. Baik, dah ramai yang komen. Okey, bagi tepukan paling gemuruh kepada diri anda. Come on. Tepuk tangan dulu kan. Komen emoji tepuk bagi Ustaz tengok dulu. Baik adik. Siapa yang ada perancangan nak masuk dalam syurga, tuan-tuan dan puan, semua orang nak masuk syurga. Cuma ada satu hadis Nabi sebut, al-mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran. 4 golongan yang dirindukan syurga. So siapa-siapa yang ada plan nak masuk dalam syurga, ada 4 golongan yang dirindukan syurga, kata Nabi SAW. Al-mushtaqatun ila arba'ati nafarin. The first is, Nabi sebut, talil Quran. Ciri yang pertama adalah orang yang ada masa dengan Al-Quran. Yes, apatah lagi bila kita berada dalam bulan Zulhijjah. Ambil ruang dan peluang ini untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, faham Al-Quran. Paling penting, amal apa yang ada di dalam Al-Quran. Baru nama dia pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan menyediakan masa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah sebut, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Itu pengorbanan yang pertama. Make sure kita sentiasa ada masa dengan Allah. Ada masa untuk baca Al-Quran. Sebab esok-esok kalau adik-adik mati, saya mati, tuan-tuan semua mati kan. Orang kaya mati, orang susah, semua akan mati. Yang jaga kita di alam barzah adalah Al-Quran. Ini 4 golongan yang dirindukan syurga, hadis sahih. Ciri yang pertama, Quran. Boleh Yang pertama. Yang kedua, al-mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafizil lisan. Pengorbanan kedua nak kena buat apa dia? Pengorbanan ni ada banyak. Cuma hari ni saya buat yang inilah. Wahafizil lisan, iaitu jaga perkataan. Zaman-zaman COVID ni, kadang-kadang orang suka cakap guna emosi. Dia tak cakap pakai mulut, tapi dia cakap pakai tangan. Tak, 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 dia type kan. Benda yang kita type, samalah macam lisan kita di mulut. Dia ada lisan di lidah, ada lisan di jari. Sebab itu, train diri kita. Bila komen dekat ruangan live chat ni, Instagram ke, Facebook ke, apa benda lah, Twitter dan sebagainya. Train diri kita untuk komen benda yang baik-baik. Cakap yang baik-baik, buat yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Nanti yang datang semuanya yang baik. Yes, kerana Allah bertindak mengikut sangkaan hamba dia. Sebab itu kita kena belajar berbaik sangka dengan Allah. Allah uji, tanda Allah sayang. So start bercakap benda elok-elok. Cakap benda elok-elok, buat benda elok-elok, belajar untuk sembelih kesombongan yang ada pada diri kita. Ini pengorbanan kita kena buat. Pengorbanan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Bersempena mengambil ibrah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab Nabi Ibrahim ujiannya besar, kan? Nabi Ibrahim ni ujian dia besar. Macam-macam ujian Nabi Ibrahim terima dalam kehidupan. Tapi apa yang berlaku? Nabi Ibrahim tetap konsisten bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita kena belajar. Sebab kadang-kadang kita terlupa dan terleka. Sebab ada iblis datang cucuk kan. Iblis cucuk. Dan kadang kita lupa semua benda yang berlaku dalam kehidupan kita adalah kerana Allah nak uji dan Allah nak bagi pahala pada kita. Allah nak angkat darjat. Cerita pasal mulut ni adik-adik abang kakak, ada satu cerita lah. Ustaz nak cerita sikit boleh Siapa nak dengar cerita? Kan? Saya punya ceramah tu dalam cerita tu ada cerita kan? Sebab hari ni ceramah Ustaz ni sifat dia umum.
bercerita tentang pengorbanan. Apa yang kita kena buat sebagai seorang pelajar, sebagai contoh kan. Sebagai seorang mak ayah, sebagai contoh. Kan? Betul, hidup ni perlukan kesabaran yang tinggi. Belajar daripada Nabi Ibrahim AS. Nak dengar cerita? Ramai nak dengar cerita. Budak-budak kalau nak dengar cerita memang ramai cikgu-cikgu. Jangan risau. InsyaAllah ceramah kita akan habis dalam pukul 1 nanti. Boleh ke pukul 1 baru habis? Siapa nak join ceramah sampai pukul 1? Sila angkat tangan jerit saya. Kan? Okey, lawak-lawak je kan. Adik-adik saya sayang. Okey. Cerita ni cerita pasal kentut lah. Tapi kena dengar sampai habis dulu. Jangan dengar separuh-separuh. Takut nanti tak faham. Cerita pasal kentut. Ustaz nak tanya, siapa di kalangan korang pernah kentut? Cik angkat tangan. Kan? Semua orang pernah kentut. Kan? Piyu Sufian pun pernah kentut. Korang pernah kentut. Semua orang pernah kentut. Kentut elok ke tak elok? Elok. Kentut ni bagus. Kan? Yang tak bagus, kentut kat hidung orang. Itu yang tak bagus. Tidak ada adab. Kan? Kentut benda elok. Cuma kentut tu kena ada adab. Janganlah kau pergi lalu depan orang pergi kentut. Pot. Kan? Itu yang jadi gaduh tu. Tak ada adab. Kan? Tu pengorbanan kena buat tu. Pengorbanan nak jadi orang lebih baik. Adik-adik yang saya sayang, cerita kentut ni pernah berlaku pada zaman para sahabat. Cuma Ustaz nak tanya dengan adik-adik. Jujur kentut berbunyi dengan kentut tidak berbunyi. Mana lagi padu bau ni selingan je lah ni. Kentut berbunyi dengan kentut tak berbunyi. Mana lagi padu bau dia? Cakap jujur. Cakap jujur. Kentut bunyi dengan tak bunyi. Mana lagi sedap? Sedap lah. Mana lagi padu bau semua orang tahu kan? Jawapan dia adalah yes, kentut yang tidak berbunyi. Dulu zaman-zaman Ustaz duduk kat asrama. Saya duduk asrama dulu. Kawan-kawan saya ni macam-macam perangai lah kan. Ada yang kata tak bunyi Ustaz. Nampak dia ada pengalaman. Kan? Zaman saya duduk asrama tu. Saya ada kawan saya. Dia kalau kentut, Masya Allah. Kuat bang. Dia kalau jalan, dia kentut skerak. Pap, pap, pap. Skidi pap, pap. Bunyi kuat. Tapi bau tak ada. Ada kawan saya lagi seorang ni, ini lagi hebat. Dia dinamakan sebagai silent killer. Kan? Dia kalau kentut, memang tak ada bunyi. Kalau ada bunyi pun sikit je. Tiu. Sikit je. Tiu. Sikit bang. Tetapi selepas dia kentut dengan bunyi yang sedikit dan tidak ada bunyi tu, tiba-tiba, semerbak harum bingkisan an-nur, berterbangan kentut di mana-mana. Ambil kau. Dia punya bau petai bang, sebulan tak hilang. Kan? Cerita pasal kentut ni pernah berlaku pada zaman sahabat. Waktu tu ada seorang nabi. Waktu tu ada seorang sahabat. Dia ada rezeki lebih. Dia belanja sahabat yang lain makan daging unta. Dah makan kenyang. Dia dah kenyang, Nabi bagi tausiah. Nabi macam bagi nasihat lah, bagi ceramah dalam masjid. Tengah-tengah Nabi bagi ceramah, bagi nasihat. Ada sahabat pergi buang angin. Kau bayanglah adik-adik. Time tengah program, member kau buang angin. Kan? Dia buang angin tak ada bunyi. Tak ada dengar trap, prap, pap, 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 pap. Tak ada. Diam je, senyap. Tiba-tiba, semerbak harum bingkisan an-nur, berterbangan kentut di mana-mana. Bila bau dah naik, sahabat tengah dengar ceramah. Apa sahabat rasa? Sahabat rasa tak selesa. Sahabat pandang kiri, pandang kanan. Agak duduk mencari, siapa pula yang kentut ni kan? Kan? Dan standard lah, pengentut profesional tidak akan mengaku ini benda biasa. Sampai sekarang masih diamalkan. Kan? Jadi waktu tu, sahabat cari-cari, tak ada orang mengaku siapa kentut. Maka ketika tu macam mana sahabat nak tahu siapa kentut? Senang je. Kejap lagi time semayang, akan ada yang pergi ambil wuduk kat luar. Yang ambil wuduk kat luar itulah pengentut yang kita cari. Jaga kau. Kan? Rupa-rupanya Nabi SAW, Nabi perasan situasi ni. Sebelum Ustaz jawab cerita ni, semua komen, baiknya Nabi. Semua komen, baiknya Nabi. Baiknya Nabi SAW. Bila Nabi perasan sahabat macam tak selesa ni, abang kakak, apa Nabi buat? Kan? Bila Nabi perasan, ada sahabat yang buang angin, apa Nabi buat? Nabi cakap dengan para sahabat, wahai sahabatku, siapa di kalangan kamu yang ada makan daging unta tadi, wuduknya telah terbatal. Bila sahabat dengar, sahabat terkejut dan terkentut. Kan? Taklah terkentut, aku tambah je kan. Sahabat macam terkejut lah. Kan? Ya Rasulullah, tadi kita semua makan daging unta, Tuan pun makan juga. Kalau macam tu ramai-ramai lah kita pergi ambil wuduk. Bila Nabi bangun pergi ambil wuduk, sahabat yang lain nampak Nabi ambil wuduk, sahabat buat apa? Semua sahabat bangun secara automatik, semua pergi ambil wuduk. Dah bila semua bangun pergi ambil wuduk, kantoi tak yang kentut dalam program tadi? Tak kantoi lah bang.
Ini akhlak Nabi SAW. Nabi daripada sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecil perkara. Nabi didik kita dengan benda kebaikan. Nabi Ibrahim didik kita dengan pengorbanan yang sangat besar. Besar bang, nak sembelih anak ni bukan calang-calang orang boleh buat. Dan Nabi Muhammad SAW didik kita pula, yes, tutup aib orang, pandai. Nabi didik kita, Nabi Muhammad didik kita daripada benda besar-besar sampai benda kecil. Bab kentut je sebenarnya. Tapi Nabi didik kita bagaimana pentingnya menjaga aib orang lain. Sedangkan Nabi pun pada waktu itu tak pasti siapa yang kentut. Tapi Nabi ada keinginan nak jaga aib orang lain. Aib orang lain yang Ustaz nak suruh adik-adik jaga ni. Aib kawan-kawan kita, aib mak ayah kita. Tuan-tuan dan perempuan, jaga aib anak-anak kita, aib kawan-kawan kita, aib kawan-kawan kita ke ofis. Semua ini memerlukan pengorbanan. Semua ini memerlukan pengorbanan. Pengorbanan apa? Barang siapa yang ada perancangan nak masuk syurga, dia tidak ada pilihan melainkan dia kena jadi baik dulu. Dia kena jadi baik dulu. Dia kena jadi baik, dia kena jadi orang yang sabar, dia kena jadi orang yang sentiasa bersiap sedia untuk berkorban semata-mata kerana Allah. Nampak tak? Yes. Kerana syurga bukan percuma, nak masuk syurga kena buat kerja. Dan semua gerak kerja nak masuk dalam syurga ini perlukan pengorbanan. Sebab tu abang kakak kalau belajar PDPR kat rumah, jangan cepat koyak. Belajar adalah jalan menuju syurga. Belajar berkorban. Nampak tak? Ada kena-mengena dengan kehidupan kita. Inilah powerfulnya bila kita bercerita tentang pengorbanan. Hidup ini adalah perjuangan. Tiada masa tu berpangku tangan. Hidup adalah perjuangan. Maksukul bah. Gitu Baik, yang kedua tadi apa Nabi sebut? Wahafizil lisan, jaga perkataan. Jadi marilah sama-sama kita jaga perkataan kita. Jaga adab kita, jaga aib kita, jaga aib orang lain. Siapa jaga aib orang lain dekat dunia, Allah jaga aib dia di akhirat sana. Boleh Kalau anda sedia sebut Allah, Allah. Komen ramai-ramai perkataan Allah ramai-ramai. Boleh? Okey, bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Yang ketiga, al-mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an. Siapa ada perancangan nak masuk syurga? Golongan yang ketiga disebutkan oleh Nabi SAW. Ciri yang ketiga, yang mana syurga doa nak jumpa orang ni. Siapa dia? Yes. Orang yang suka bagi orang makan. Beri makan kepada orang yang sedang lapar. Tuan-tuan dan perempuan, datuk-datuk, Tan Sri Tan Sri, Puan Sri Puan Sri, Datin kan? Ada rezeki lebih, kongsilah kepada mereka yang memerlukan. Beri makan kepada orang yang sedang lapar disebutkan oleh Nabi SAW adalah golongan yang dirindukan syurga. Syurga nak jumpa orang macam ni. Bahasa mudahnya, sharing is caring. Yes, inilah zaman dia. Inilah waktu untuk kita berkongsi. Berkongsi dengan apa yang kita ada. Adik-adik yang sedang belajar, berkongsilah dengan cara apa? Berkongsi ilmu, pengetahuan sesama kawan-kawan. Mak ayah yang mampu, berkongsilah. Kalau kita tahu orang ni dalam kesusahan dan sebagainya, pergilah bantu dia. Bagi dia benda makan, bagi dia makanan. Siapa yang bagi makan kepada orang yang sedang lapar, kata Nabi SAW, dia akan jadi salah seorang daripada golongan yang dirindukan syurga. Lagi 1 minit. Sampai 11.30 saja. Okey. Dan yang keempat, al-mushtaqatun ila arba'ati nafarin talil Quran wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi fi syahr Ramadan. Yang ni dah lepas. Yang keempat kata Nabi SAW adalah orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Tetapi ketahuilah dalam bulan Zulhijjah ni, tadi pengetua dah bagi tahu, guru besar dah bagi tahu, promote tentang puasa yang ada dalam bulan Zulhijjah. Nanti Ustazah akan terangkan kepada awak lah. Iaitu berpuasa pada hari Arafah. Kan? Berpuasa. Jadi ambillah ruang untuk kita berpuasa. Semoga kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bulan Zulhijjah adalah bulan untuk kita memperbanyakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan asbab daripada ibadah ini, kita akan dapat kekuatan untuk jadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih awesome, manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke boleh?
Boleh Dapat sesuatu? Siapa yang dapat sesuatu? Komen amin. Dan berikan tepukan paling gemuruh kepada diri anda. Okay, come on. Tepuk tangan dulu di ruangan live chat kita. Kan? Tepuk tangan dulu di ruangan live chat kita. Saya juga nak mengambil ruang dan peluang ni untuk ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pihak sekolah. Terima kasih kepada guru besar. Terima kasih kepada YDPPIBG dan seluruhlah pentadbir-pentadbir yang terlibat dalam program kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah. Walaupun tempohnya pendek, tetapi insya-Allah biar pengisiannya bermanfaat dan ada sesuatu yang boleh kita amal dan kita sampaikan. Boleh? So, semua komen ramai-ramai. Di sebalik sesuatu, ada sesuatu. Redha, sangka baik. #berkorbanlah. Boleh? Semua komen ramai-ramai. Di sebalik sesuatu, ada sesuatu. Redha, sangka baik. #berkorbanlah. Boleh? Okay, insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi pada program yang akan datang. Kepada yang masih lagi belum subscribe channel saya, boleh subscribe channel saya di YouTube. Kan? Piyu Sufyan Official, dan juga boleh follow IG saya. Mungkin nak tanya apa-apa soalan dan sebagainya. Di Instagram saya nantilah, Piyu Sufyan Official. Jadi, saya Piyu Sufyan, saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Mudah-mudahan pengorbanan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya Piyu Sufyan, saya minta ampunan maaf. Saya serahkan kepada saudara pengurusi majlis dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Piyu Sufyan atas ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Rasa sangat-sangat terkesan dengan ibrah penceritaan yang dikongsikan sebentar tadi. Dan saya tertarik sedikit berkenaan dengan ayat-ayat yang dikongsikan oleh Piyu Sufyan. Antaranya adalah seperti Allah uji tanda Allah sayang. Ini antara ayat-ayat yang sangat menarik yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan yang keduanya, ayat yang kedua adalah di sebalik sesuatu ada sesuatu. Di sebalik sesuatu ada sesuatu. Ini ayat-ayat yang hebatlah yang dikongsikan. Dan antaranya lagi, wahai diriku, betulkan solatku, nescaya betullah hidupku. Ini ayat-ayat yang bombastik, yang hebat yang dikongsikan oleh Piyu Sufyan. Dan juga saya tertarik juga dengan hadis yang dikongsikan oleh Piyu Sufyan berkenaan dengan 4 golongan yang dirindui syurga. Yang mana yang pertamanya adalah yang banyak membaca Al-Quran, dan yang kedua jaga perkataan lisan. Dalam cerita jaga perkataan dan lisan ni, saya juga rasa seronok, jadi macam tergelak, ketawa sekejap berkenaan dengan penceritaan tadi. Tapi alhamdulillah, ini di sebalik cerita tadi kita dapat mengambil satu ibrah yang hebat daripada penceritaan tadi, sikap Rasulullah yang menutup aib orang lain. Dan yang ketiga, kita tengok beri makan. Ini adalah golongan yang ketiga, beri makan. Dan juga yang keempat adalah orang yang berpuasa. Dan disentuh kepada orang yang berpuasa ni, malu-alukan supaya murid-murid dapat berpuasa pada dan yang pihak majlis, saya mewakili pihak majlis serta seluruh warga pada program ceramah kali ini, insya-Allah. Sebelum tu saya nak menjual sedikit pantun untuk penutupnya, yang mana dari mana asalnya usah diusul, molek budinya menambat hati. 2, 3, bicara tersalah tersasul, jangan dibawa ke dalam hati. Saya mewakili pihak penganjur memohon jutaan kemaafan jika ada salah dan silap sepanjang tutur bicara saya sebentar tadi, dan selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua. Itu sahaja daripada kami.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Pio Sufian. Ya, insya-Allah lain kali kita jumpa lagi. Okey, terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. InsyaAllah. Terima kasih Piyu Sufian. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.